Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Okey, hari ini Cikgu nak bincang berkaitan dengan kontrak jualan barang-barang. Cikgu bahagikan per 3 bahagian. Bahagian pertama ni Cikgu akan bincang apakah maksud kontrak jualan dan juga jenis barang. Dan kontrak jualan barang-barang ni di bawah Akta Jualan Barang-barang 1957 atau dikenali sebagai SOGA. Okey, Sale of Goods Act 1957. Okey. So, kita bermula dengan sukatan pelajaran. Apa yang kamu kena tahu dalam akta ni ada 3 perkara penting. Okey, yang pertama ialah berkaitan dengan maksud kontrak jualan. Okey, jadi kamu kena beri definisi kontrak jualan. Yang kedua, ada 2 syarat, iaitu syarat tersurat dan syarat tersirat. Okey, kamu diminta jelaskan dan juga berikan perbezaan. Yang ketiga, elemen-elemen yang perlu ada dalam kontrak jualan. Ada 5 elemen yang utama, iaitu waranti, keterangan, bebas daripada kesulitan, boleh guna dan mutu. Okey, jadi cikgu bahagikan per 3 bahagian. Hari ini kita akan bincang tentang maksud kontrak jualan dan juga jenis barang. Okey. Alright, apa dia kontrak jualan? So, kontrak jualan ni merujuk kepada satu kontrak atau perjanjian di mana seorang penjual ni dia nak memindahkan atau bersetuju untuk memindahkan hak milik barang kepada pembeli pada harga tertentu. Okey, so di sini ada 4 perkara penting. 1, kontrak melibatkan 2 pihak, iaitu penjual dan pembeli. Okey, yang kedua, ada pemindahan hak milik. Yang ketiga, pindah barang. Okey, dan mesti ada harga balasan berbentuk wang. Okey, so ada 4 perkara penting. So, kontrak jualan maksudnya satu kontrak di mana penjual memindahkan atau bersetuju untuk memindahkan hak milik terhadap satu barang kepada pembeli pada harga tertentu. So, definisi mesti ada berapa perkara? 4 perkara. Penjual dan pembeli, pemindahan hak milik, barang, harga. Okey, so mesti ada 4 perkara dalam definisi kamu. Okey. So, remember, ada 4 perkara, iaitu 1, 2 pihak, iaitu penjual dan pembeli, barang sebagai subjek utama yang dikontrakkan atau barang sebagai stipulasi utama yang dikontrakkan, ada balasan berbentuk wang dan wujud pemindahan hak milik. Remember, 2 pihak, penjual dan pembeli, barang, balasan berbentuk wang, hak milik. Okey. Alright, apa dia barang dalam akta ni? Okey, barang ni anything yang berbentuk harta halih, movable, benda yang boleh dialihkan. Okey, movable asset ni dikenali sebagai barang, tapi tidak termasuk tuntutan dan wang. Okey, apa-apa saja yang boleh dialihkan dikenali sebagai barang. Okey, so mungkin berbentuk stok atau saham. Okey, can be tanaman, rumput, apa-apa yang bergantung pada tanah tetapi akan dipisahkan sebelum dijual atau dipisahkan di bawah kontrak jualan. Okey, so keyword dia apa? Harta alih, movable asset. Apa-apa yang boleh dialih dianggap sebagai barang. Okey. So, can be dalam bentuk peralatan. Okey, apa-apa alatan, kenderaan, okey. Livestock ni binatang, lembu, kambing, okey. Lepas tu barang-barang elektrik, komputer, laptop, perabot, okey. Barang-barang yang siap untuk jual, garam ke beras, okey, dalam stok. Semua barang ni dikenali sebagai barang dalam akta jualan barang-barang. Okey. Dan kalau dibandingkan gambar raja di sebelah kiri dengan kanan ni, okey. Ini rumput ni bukan barang sebab masih bercantum dengan tanah. Yang ini barang sebab telah dipisahkan. Okey. Tanah untuk dijual, ini bukan barang. Tapi yang ini adalah barang. Okey, sebab telah diasingkan daripada tanah. Okey. Pokok ni bukan barang. Tapi yang ini adalah barang. Kenapa? Masih terlekat dengan tanah. Okey. Right, so dalam akta ni, barang ni dapat diklasifikasikan. Klasifikasikan maksudnya dibahagikan. Okey, kepada 2, itu barang sedia ada dan barang masa hadapan. Okey, barang sedia ada, barang masa hadapan. Okey. So, apa dia barang sedia ada? Barang yang telah dimiliki dan disimpan oleh penjual.
barang ni sudah dipunyai, okey, sudah dimiliki dan disimpan oleh penjual, dikenali sebagai barang sedia ada. Okey, kalau kita pergi ke sebuah kedai elektrik, peti sejuk untuk dijual ni dipanggil barang sedia ada, dan barang ni telah dimiliki oleh penjual dan dia sedia memindah-milihkan barang ni kepada kita sebagai pembeli. So we call dia barang sedia ada. So keyword dia apa? Telah dimiliki dan disimpan oleh penjual. Okey, boleh bagi apa-apa contoh. Kalau kita pergi pasar raya nak beli beras ke gula, itu dipanggil barang sedia ada. You pergi kedai perabot nak beli seti ke, nak beli katil ke, itu dipanggil barang sedia ada. Barang yang sudah dimiliki dan disimpan oleh penjual. Okey. Yang kedua, barang masa hadapan. Okey. So kalau soalan minta berikan definisi, barang masa hadapan ni rujuk pada barang yang akan dibuat atau dihasilkan oleh penjual selepas kontrak jualan dibuat. Maksudnya, masa kontrak jualan ni dibuat, barang ni belum dimiliki oleh penjual. Okey, dia belum keluarkan barang ni lagi. Barang ni belum dibuat lagi. Okey, barang ni hanya akan dibuat atau hanya akan dihasilkan atau hanya dimiliki oleh penjual selepas kontrak jualan ni dibuat. Okey, maksudnya pemindah milikan ni hanya berlaku selepas kontrak jualan ni. Okey. Contohnya seperti kontrak jualan kabinet dapur di mana perabot ni belum wujud. Mungkin dalam proses pemasangan. Lepas kita sign kontrak, barulah penjual ni akan mula menghasilkan atau membuat kabinet dapur ni. Itu dipanggil barang masa hadapan. So, apa beza dia? Barang sedia ada ni barang yang telah dimiliki atau disimpan oleh penjual. Barang masa hadapan ni barang yang hanya akan dibuat atau dihasilkan selepas kontrak jualan barang. Lepas tu berikan satu contoh. Okey. So, fakta, barang sedia ada, barang masa hadapan. Berikan definisi, berikan satu contoh. Okey. Alright, kita perhatikan contoh soalan. Nyatakan 4 elemen kontrak dalam Akta Jualan Barang 1997. Okey, 4 markah. Nyatakan. So, tak perlu uraian, just sebut saja. Yang pertama, ada dua pihak iaitu penjual dan pembeli. Wujud barang sebagai subjek utama yang dikontrakkan. Terdapat balasan wang daripada satu pihak lain, wujud pemindahan hak milik. So, keyword dia ada penjual dan pembeli, wujud barang, balasan wang, pemindahan hak milik. Jadi, kamu dapat 4 markah. Okey. Soalan yang kedua, jelaskan dua klasifikasi barang menurut Seksyen 6 Akta Jualan Barangan 1997 termasuk pindahan 6 markah. Jelaskan dua klasifikasi. So, jawapannya apa? Fakta, uraian, contoh. Dua klasifikasi barang ialah barang sedia ada, fakta. Barang yang sudah dimiliki dan disimpan oleh penjual, uraian. Contohnya, barang yang dipamerkan di sebuah pasar raya. Jadi, kamu dapat 3 markah. Okey. Barang masa hadapan, barang yang dibuat atau dihasilkan oleh penjual selepas kontrak jualan dibuat. Contohnya, penjualan kabinet dapur yang belum dibuat semasa kontrak jualan. Okey, jadi kamu dapat 3 markah. Okey. Alright. So, itu saja untuk bahagian pertama. Harap kamu suka apa yang cikgu dah explain dan bantu kamu untuk memahami Akta Jualan Barang ya. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Okey, dan bagilah komen kalau kamu rasa ada benda yang cikgu boleh baiki. Okey, kalau kamu rasa video ni bagus, just bagi komen baik. Okey, alright. Thank you. Bye.